Salam sejahtera. Hari ini kuliah kita adalah berkenaan dengan rumusan bab 3. Kenapa Madam mulakan dulu dengan rumusan bab 3? Ini bertujuan untuk pelajar supaya memahami apakah konsep-konsep penting yang perlu dikuasai dalam bab 3. Sebab dalam pembelajaran bab 3 ini agak banyak, walaupun subtopik hanya 4 subtopik, tetapi konsep yang dibelajar adalah banyak dan mengambil masa sebulan. So di sini Madam rumuskan dahulu apa yang perlu anda fahami dan kuasai dalam bab 3 bagi memudahkan pembelajaran yang seterusnya. Bab 3 bertajuk penentuan keseimbangan pendapatan negara. Untuk 3.1 adalah konsep keseimbangan. So dalam bab 3 ini, tujuan utama kita dalam bab 3 ini adalah bagi mencari keseimbangan pendapatan negara. Bagaimana untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara? Kita ada dua cara, dua pendekatan. Pendekatan pertama kita panggil sebagai kaedah agregat, dan kaedah kedua, pendekatan kedua kita panggil sebagai suntikan bocoran. Untuk kaedah perbelanjaan, rumus dia ialah AE sama dengan AS. Dan untuk pendekatan suntikan bocoran, rumus dia ialah W equal J. Kita lihat 3.2 dan 3.3 kita akan belajar berkenaan dengan penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Untuk 2 sektor di sini merujuk kepada 2 pelaku ekonomi yang wujud, iaitu isi rumah dan firma. Manakala 3 sektor di sini merujuk kepada isi rumah, firma dan kerajaan. Manakala 4 sektor ini merujuk isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar. Tetapi kita tidak mempelajari 4 sektor. 4 sektor ini hanya sebagai Madam tunjukkan sahajalah. So untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara ini, pelajar perlu kuasai dua-dua pendekatan. Pendekatan agregat, pendekatan suntikan bocoran pun perlu kuasai, ya. Jadi kita lihat apakah syarat keseimbangan di bawah pendekatan agregat. So, sila hafal, dalam 2 sektor dia hanya merujuk isi rumah dan firma. Maka dia punya rumus ataupun formula untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara 2 sektor ialah Y sama dengan C tambah I. So, C merujuk isi rumah, I merujuk firma, 2 sektor sahaja. Dan YD equal to Y. Bagi 3 sektor, kita tambah peranan kerajaan. So, very simple is Y equal to C plus I plus G. Tambah saja peranan kerajaan di sini. Tetapi YD ialah Y tolak T sebab ada kerajaan, ada kutipan cukai. So, Y tolak T. 2 sektor tidak ada cukai. So, that's why YD equal Y. Kalau 4 sektor tambah sektor luar, so X minus M lah sahaja. Untuk pendekatan suntikan bocoran pula, rumus dia adalah suntikan sama dengan bocoran. Suntikan merujuk item pelaburan, perbelanjaan kerajaan, dan ekspor. Manakala bocoran merujuk item tabungan, cukai, dan import. Suntikan ialah yang akan meningkatkan pendapatan negara, seperti I, G, dan X. Manakala bocoran ialah akan mengurangkan pendapatan negara, seperti S, T, dan M. So, untuk 2 sektor, rumus ataupun formula dia ialah S equal to I. Tabungan sama dengan pelaburan, YD equal to Y. Dan untuk 3 sektor ialah
S plus I equal I plus G. Dia mesti item suntikan equal item bocoran. Bolehkah dalam ni wujud ada bocoran di dalam, ada suntikan di dalam? Tidak bolehlah. Dia mesti ikut aturan. Suntikan sama dengan bocoran. S plus T bocoran equal I plus G suntikan. So mau suntikan equal bocoran pun boleh, bocoran equal suntikan pun boleh. Boleh faham? Dan untuk pengetahuan saja, 4 sektor ialah S plus T plus M equal I plus G plus X. So that's why kamu kena kenal pasti apa item di bawah suntikan dan apa item di bawah bocoran. Sebab dia mesti asing dan kemudian equal lah. Sebab kita punya rumus ialah suntikan sama dengan bocoran. Okey, lepas dapat rumus baru boleh menghitung pendapatan negara iaitu Y ya. Okey. So, untuk makluman I, G, T, I, G, T adalah nombor bulat. C dan S dalam formula ini, dia wujud dalam bentuk fungsi. The rest, I, G, T ialah nombor bulat. Okay, C dengan S mesti dalam bentuk fungsi. Macam matematik lah fungsi. So, untuk fungsi C, kita nama sebagai fungsi penggunaan. Rumus dia ialah C sama dengan A plus B, YD. Dia macam mikro. QD sama dengan A plus BP. So, apa yang perlu anda buat di sini ialah, anda mesti cari nilai A dengan B. So, contohnya dapatlah C sama dengan 100 plus 0.8 YD. Beginilah. Okey, B itu ialah MPC lah. Sila ingat ya. Manakala fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A plus 1 tolak B kurungan YD. So, ini mesti wujud negatif lah. So, A dengan A di sini sama ke kelas? Ya, betul sama. So, dia akan jadi negatif 100 plus 1 tolak B. B berapa di sini? Nampak 0.8, 1 tolak 0.8 lah. YD. So, berapa dapat? Negatif 100 tambah 0.2 YD bagi fungsi tabungan. So, 1 tolak B ini adalah MPS. B itu adalah MPC. Dan ini adalah rumus untuk dapatkan MPC, MPS. MPC tambah MPS sama dengan 1. So, that's why kalau MPC sudah 0.8, automatically MPS dia 0.2. Sebab hasil tambah ialah equal 1. Dan ini konsep APC, APS dan rumusnya. Dan ini pun rumus dia. APC tambah APS sama dengan 1. Okey, setelah siap kita menghitung keseimbangan pendapatan negara, kita akan belajar lagi konsep pengganda. Pengganda merujuk satu ukuran berapa kali ganda pendapatan negara keseimbangan itu akan berubah apabila mana-mana komponen perbelanjaan agregat berubah. Okey, komponen perbelanjaan agregat. So, anda boleh nampak di sini, perbelanjaan agregat ialah AE. Aggregate Expenditure. Dan AS ialah Y. So, AE ini, dia rujuk komponen C, I, G. So, mana-mana C atau I atau G berubah, Y juga akan berubah. Sebab Y equal to AE. So, Y equal to C plus I plus G. Kalau mana-mana item di sini berubah ataupun naik, adakah Y akan naik? Naik kan? Dan kalau C, I atau G ini turun, adakah Y akan turun? Turun kan? So, di sini maksudnya ialah apabila mana-mana komponen dalam AE
sama ada CI atau G berubah, maksudnya pendapatan negara keseimbangan juga akan berubah. Tetapi berubah sebanyak berapa? Maka kita boleh guna konsep pengganda. Pengganda kita ada dua, pengganda ekonomi dan juga pengganda cukai. Pengganda ekonomi merujuk perubahan dalam CIOG. Pengganda cukai spesifik untuk cukai berubah. Sebab cukai berubah, pendapatan negara pun berubah. Okey, CIG berubah, Y juga berubah. So, untuk cara hitung dia, kita akan guna rumus inilah. M sama dengan perubahan Y bahagi perubahan AE. M di sini rujuk ialah 1/1 minus MPC. Tetapi berbeza untuk pengganda cukai. M sama dengan perubahan Y bagi perubahan T. M di sini rujuk negatif MPC per MPS. MPC per MPS. Okey, kenapa ada tanda negatif di sini? Sebab cukai ni dengan hubungan dia dengan penggunaan dan tabungan itu berhubungan songsang. Yalah. Okey, kalau Y dengan C, Y dengan S positif kan? Yalah, pendapatan negara meningkat. Okey, yang saya boleh belanja, C meningkat. Yang boleh saya menabung, meningkat. Tapi kalau cukai dinaikkan, cukai pendapatan yang dikenakan oleh kerajaan kepada isi rumah itu dinaikkan, maksudnya duit yang saya boleh belanja makin kurang. Yang dibelanja pun kurang, malah lagi ada simpan kan. So, simpanan ataupun tabungan juga akan berkurang. So, that's why untuk cukai ini dia ada satu tanda negatif di sini sebab dia akan hubungan songsang atau negatif. Okey, selain kita lihat CIG berubah, Y akan berubah, kita akan belajar lagi perubahan pendapatan kesan terhadap perubahan AE dan perubahan T. Okey, so kita boleh nampak di sini. Okey, untuk perubahan AE di sini, kita boleh nampaklah jika CIG naik, Y naik. Jika CIG turun, Y turun. Okey, so hubungan dia positif. Tapi ini seperti yang Madam kata, kalau cukai turun, yang dibelanja akan naik. C kan ialah komponen di bawah AE. C naik, AE naik, Y naik. So, hubungan songsang Y dengan T tersebut. Okay, dan sebaliknya, kalau cukai naik, C turun, AE turun, Y turun. Okay, hubungan songsang. Okay, selain itu, kita juga belajar berkenaan dengan lompang inflasi, lompang deflasi. So, lompang ini, okay, ialah satu situasi, lompang inflasi ialah satu situasi AE sebenar melebihi AE pada guna tenaga penuh. Memang tidak seimbang. Nama sudah lompang kan? Okay. Kalau lompang deflasi, AE sebenar kurang daripada AE pada guna tenaga penuh. So, kita mesti menghitung kawasan lompang ini dan kemudian kita kena ubah G, I atau T supaya lompang ini boleh ditutup. So, pertama, kita kira dulu lompang ni berapa. Kira lompang, kita guna rumus ini sahaja. Okey, kita guna rumus ini sahaja. Dan kalau untuk inflasi, jawapan tu dapat negatif. Kenapa? Sebab AE sebenar lebih besar AE guna tenaga penuh. Okey, kalau lompang deflasi, kita mesti dapat positif. Kenapa? Sebab AE sebenar kurang daripada AE guna tenaga penuh. Nantilah sampai subtopik ini kita buktikan memang negatif dan memang nilai positif. So, lompang sudah dihitung, so kita kena tutup lompang itu. Cara untuk tutup lompang, dia bergantung dengan soalan. Kita boleh ubah C, boleh ubah I, boleh ubah G, dan boleh ubah T juga. Okey, dan boleh ubah T juga ya.
So, untuk tutup lompang inflasi, jawapan dia ialah turunkan C atau I atau G. Sebab C atau I atau G turun, AI akan turun dan Y akan turun. Dan kemudian kita perlu naikkan cukai. Sebab naikkan cukai, AI akan turun, C akan turun, AI akan turun dan Y akan turun. So maksudnya kita punya tujuan di sini kalau mau tutup lompang, pastikan kita turunkan Y kalau tutup lompang inflasi. Kalau tutup lompang deflasi pula kita punya kesan yang kita mau ialah Y kasih naik. Y kasih naik. Okey, Y kasih naik. So, kita punya cara ialah naikkan C atau I atau G dan sebaliknya turunkan T. Sebab kita di sini sudah belajar bagaimana cara, apakah hubungan T dengan Y itu. So, kita tahulah untuk T itu kita mesti hubungan negatif supaya T turun, Y baru naik. So, kita awal sudah belajar hubungan mereka adalah negatif. So, dia memang berkesinambungannya. Pembelajaran ini dia bukan terasing. Dan terakhir sekali kita belajar 3.4 keseimbangan pendapatan negara kaedah pendekatan ADAS. So adakah AI, AS, AD, AS ini sama? Tidak sama ya, tidak sama. AD ini adalah permintaan agregat demand. Penawaran agregat samalah agregat supply. Tapi AI itu expenditure, so tidak sama. Ini ialah agregat demand ya. Permintaan agregat ialah keluaran negara diminta oleh unit ekonomi pada pelbagai tingkat harga umum. Manakala penawaran agregat ialah keluaran negara ditawar oleh unit-unit ekonomi pada pelbagai tingkat harga umum. So di sini dia macam mikro juga. Keluk permintaan penawaran beralih. Tapi kita kena tambah perkataan agregat. Keluk permintaan agregat beralih. Keluk penawaran agregat beralih. So, kita belajar ialah faktor-faktor yang mengalihkan keluk tersebutlah. Faktor-faktor yang mengalihkan keluk permintaan agregat seperti bekalan wang, pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan kadar cukai. Manakala mengalihkan keluk penawaran agregat adalah perubahan harga input dan upah buruh, perubahan teknologi dan perubahan dasar kerajaan seperti cukai dan subsidi. So, ini adalah satu rumusan berkenaan dengan bab 3. Okey, so itu sahaja. Thank you, kelas.